Bismillahirrahmanirrahim. Tajus Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Fasal yang ke-18 pada menyatakan peri akan qiyafah dan firasat. Adapun dalam kitab Ma'rifatun Nas berkata bahawa peri mengenal manusia itu adalah dengan 4 perkara jua adanya. Pertama dengan ilmu nubuwah, kedua dengan ilmu waliyah, ketiga dengan ilmu hikmat, keempat dengan ilmu qiyafah dan firasat. Bermula apabila sudah, dengarkanlah al-hukum keempat perkara. Kenal manusia itu sekarang. Dengarkan daripada kebenaran sesuatu perkaranya itu. Adapun seperkara kenal itu dengan ilmu nubuwah, itu perinya demikianlah, bahawa nyata akan seorang Nabi peri segala manusia itu dengan wahyi dan dengan ilham yang turun daripada Hak Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Tuhan menganugerahi ilmu dan hikmah itu akan seseorang Nabi itu dengan isyarat dan kalam dan ayat dan alamat. Maka daripada sesuatu perkara itu, maklumlah akan segala Nabi itu keadaan seseorang manusia itu dengan segala perinya yang ada pada dirinya, seperti segala Nabi yang terdahulu daripada Nabi kami, mengenal Nabi kami dan mengetahui kemuliaannya dan kebesarannya Nabi kami, dan dirindukan pangkat segala umat Nabi kerana Nabi kami memberi khabar daripada setengah Nabi itu. Qala Nabi SAW, laqad tamanna asna asyara nabiyan annahum kanu min ummati wa minhum Musa ibnu Imran wa Isa bin Maryam. Artinya, bahwasanya telah rindu 12 Nabi akan ada ia daripada umatku, dan daripada mereka itulah seorang Musa anak Imran dan seorang Isa anak Imran, Isa anak Maryam. Seperti sabda Allah Ta'ala memberi khabar daripadanya dalam Al-Quran, menyatakan وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Surah As-Saff ayat 6. Artinya, bahawa telah berkata Nabi Isa AS, anak Maryam, akan segala umatnya itu, bahwasanya akulah pesuruh Allah Ta'ala kepada kamu, akan menyungguhkan barang yang ada di mukaku daripada kitab Taurat, dan aku Isa memberi khabar kepada kamu daripada seorang rasul yang akan datang. Rasul itu kemudian daripada aku, namanya itu Ahmad jua. Nabi itulah kesudahan segala Nabi yang ada, dan demikianlah perkataan seorang Nabi akan keadaan Nabi kamu dahulu daripada ia datang ke dalam dunia. Adapun kedua perkara, kenal itu dengan ilmu wilayah, itu perinya demikianlah, segala orang yang wali itu mengenal segala manusia itu dan tahu adanya, dan segala peri yang ada padanya ia itu daripada kesucian hati segala wali itu, dan daripada penglihat batin mereka itu barang yang tersembunyi itu zahirlah padanya, kerana segala wali itu adalah seperti suatu cermin yang teramat hening cahayanya barang yang ada, kelihatan padanya, dan tiada satu pun yang dapat tersembunyi daripada matanya, kerana penglihat segala wali itu daripada penglihat Tuhan seru sekalian alam jua. Bahawa sesuatu bukan ada tersembunyi daripada penglihat Tuhan itu, melainkan nyatalah barang yang ada jua padanya, seperti Sulaiman Al-Farisi itu. Seperti Sulaiman Farsi itu, yang dahulu daripada Nabi kami mengenal ia Nabi kami, dan mengetahui kemuliaan dan kebesarannya, dan dirindukan pangkat amat Nabi kami. Hikayat, diceritakan bahawa selamanya Salman Al-Farisi itu, bahawa ia jua mulanya daripada kaum Bani Musa, itu adanya. Dan dalam kaum Bani Musa, masyhurlah dengan ilmu dan ilmu kasyaf dan karamah. Maka ia mengenal Nabi kami
Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dahulu daripada kenyataan ini, adanya itu dan sentiasa meminta doa dan berkata, "Hai Tuhanku, kehendak hamamu itulah yang lihat pesuruhmu itu yang datang dalam akhir zaman, disampaikanlah akan kehendakku itu dengan hormat yang maha mulia pesuruhmu." Maka hak subhanahu wa ta'ala diperkenankan doa itu dan ia hendak sehingga zaman hadrat Nabi Muhammad Rasulullah juga. Maka ia mendapatkan hadrat Nabi dan masuk dalam agama Nabi dan jadi daripada segala sahabat Nabi. Banyak hadis yang menceritakan daripada hadrat Nabi dan Nabi mengasihi ia dan mengatakan Al-Quran itu pun demikian juga yang tidak melihat hadrat Nabi itu. Adapun ketiga perkara kenal itu dengan ilmu hikmah. Demikianlah yang segala hakim itu mengenal akan segala manusia dengan alam hikmah itu dan mengetahui keadaan segala manusia itu betapa dan perinya apa. Bermula hakim itu mengatakan orang itu yang mengetahui segala ilmu nujum itu dan segala perkara dalam ilmu yang sukar bicarakan dia nyatalah padanya seperti pengetahuan segala falak dan 12 buruj dan 7 bintang dan segala bintang yang sawabat namanya dan segala bintang yang sayyar namanya, dan daripada ketika yang diperanakkan budak oleh ibunya dan daripada untung budak itu dan daripada segala perintah alam itu yang indah dikatakan itu jadilah namanya hakim dan hikmah. Maka segala hakim dengan segala pengetahuan hikmah itu. Maka segala hakim itu mengatakan segala pengetahuan itu mengenal manusia dan tahu perinya dan halnya seperti hakim Jamasab itu yang dahulu daripada Nabi kami. Memberi khabar daripada Nabi kami dan diceritakan daripada perinya dan kemuliaannya dan peri syariatnya itu dan pangkat umatnya dan seperti mengenal segala sahabat Nabi alaihissalam itu. Adapun tiga perkara itu yang telah lalu perinya terbagi tiga. Mereka itulah yang terbagi mereka itu dengan ilmu Allah Ta'ala dan lain daripada tiga kaum itu tiada dapat mengenal manusia melainkan dengan ilmu qiyafah dan firasah itu juga. Adapun yang ilmu qiyafah dan firasah itu seperkara ilmu ini daripada segala perkara ilmu itu dapat menerima dia segala orang yang berbudi dan dapat mengingatkan segala perintah ilmu itu. Maka segala orang yang daripada tiga kaum itu dapat mengenal samanya manusia dengan ilmu ini. Yang keempat, perkara kenal itu adanya. Bermula dalam kitab Hukumat mengatakan 4 perkara kenal itu 2 perkara jua adanya. Satu dikatakan qiyafah dan firasah syar'i dan kedua dikatakan qiyafah dan firasah hukumnya. Adapun qiyafah dan firasah syar'i itu pengenal segala nabi dan wali itulah. Dan qiyafah dan firasah hukumi itu pengenal segala hakim itu dan akan segala yang alim dan saleh itulah. Bermula pengenal segala hakim itu dengan qiyafah dan firasah hukumi yang jadi daripada perintah alam hukumah itu jua sukar amat akan membukakan dia. Tetapi pengenal segala orang yang lain daripada hakim itu dengan qiyafah dan firasah hukumi yang daripada perintah ilmu hukumah itu lebih mudah. Maka kami ceritakan di sini juga peri mengenal segala orang yang daripada segala hakim itu. Bermula qiyafah itu mengatakan akan pengenal kebajikan dan kejahatan segala rupa manusia dan daripada segala tanda dan alamat yang ada pada segala anggotanya itu. Dan firasat itu mengatakan akan pengenal kebajikan dan kejahatan segala manusia daripada segala kelakuan yang ada pada pekertinya daripada pekerjaannya. Maka orang yang ada pengetahuan itu nyatalah padanya baik dan jahat segala manusia dan diketahui bahawa yang terpuji dan terkeji itu. Maka dapatlah ia menghampiri dirinya akan segala orang yang baik dan menjauhkan dirinya daripada segala orang yang jahat dan memeliharakan segala orang yang ada tandanya kebajikan padanya dan menjauhkan segala
orang yang ada kejahatan padanya. Maka sebab inilah dijadikan syarat kerajaan akan pengetahuan ini dan mengatakan orang yang akan raja itu tiada dapat tiada daripada pengetahuan itu, kerana pekerjaan kerajaan itu bergantung dengan segala manusia dan segala pegawai kerajaan itu manusia juga. Maka haruslah di atas raja ini pengetahuan peri manusia supaya sempurna kerajaannya daripada mengetahui kebenaran dan kesalahan seorang manusia dengan khilafah itu, seperti yang diceritakan daripada Abdullah bin Salam ini. Adapun Abdullah bin Salam mengatakan daripada kaum Bani Musa alaihissalam jua mulanya itu, dan adalah ia pendeta yang besar pada zaman itu, menggambarkan nur itu akan segala orang. Maka adalah ia mendengar khabar Nabi kami, Hadrat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka datanglah ia ke dalam negeri Madinah menampakkan Nabi SAW. Apabila melihat mukanya, maka Nabi SAW berkata, Hadzal wajhu laisa biwajhi kadzab. Artinya, muka ini bukan muka orang yang dusta. Maka masuklah ia dalam agama Islam pada ketika itu jua, dan jadilah ia daripada segala ashab, dan banyak hadis itu diceritakan daripada hadis Nabi SAW. Bermula, inilah erti khilafah itu serta melihat mukanya dan nafasnya, dikenalnya bahawa orang itu benar jua, bukan dusta. Dan demikianlah ceritanya banyak jua dalam alam ini daripada segala orang yang benar ini, seperti diceritakan daripada Imam Syafi'i alaihi rahmah. Hikayat demikian dibuatnya bahawa Imam Syafi'i tak kala datang daripada negeri Baitul Maqdis pergi ke negeri Mesir. Pada antara jalan sampai pada satu negeri namanya Raslah, dan ada seorang daripada orang negeri itu membawa Imam Syafi'i ke rumahnya dan diperjamu dan bagai-bagai khidmat akan Imam Syafi'i dan segala sahabat Imam Syafi'i. Demi melihat imam itu dengan cinta dan duka jua adanya, dan seorang pun tiada mengetahui apa sebabnya. Itu yang orang empunya rumah itu beberapa lebih khidmatnya dan jamu-jamuannya dan makan, menambah kecintaannya imam itu jua. Maka apabila imam itu menghendak berjalan dan keluarlah daripada rumah orang itu dan naiklah ia ke atas kudanya, maka tak kala itu orang yang empunya rumah itu pun datang berlari-lari memberikan suatu surat pada tangan Imam Syafi'i. Apabila imam membaca surat itu, teramat suka ia, dan segala kecintaan imam itu pun hilanglah sekali-kali. Maka imam itu menyuruh orang memberikan padanya 30 dinar, dan lalulah ia berjalan dengan kesukaan. Dan pada antara jalan, seorang daripada segala sahabat imam bertanya kepada imam, apa sebab kedukaan dan kecintaan itu, dan apa arti surat itu, dan apa pohon kesukaan ini? Maka Imam Syafi'i pun berkata, tak kala itu yang empunya rumah membawa kami ke rumahnya dan diperjamu kami, kulihat ada pada mukanya dengan ilmu qiyafah dan firasah, tiada ada tanda kebajikan padanya, dan ia menambah jua akan kebajikan dan khidmat jua padaku. Maka adalah duka cita padaku. Daripada sebab itulah aku sangkakan kalau aku salah dalam perintah alam itu. Apabila orang itu membawa surat, maka dalam surat itu mengatakan dari selamanya imam dalam rumahku, maka ku belanjakan kerana berjamu imam 10 dinar. Maka hendaklah imam berikan padaku 20 dinar. Maka aku sukalah dari sebab itu, yang nyata aku tiada salah dalam perintah alam itu. Bermula khilafah inilah yang tiada dilihat Imam Syafi'i pada rupa dan muka orang itu tanda kebajikan seperti peri alam itu, dan orang itu mengadakan segala kebajikan sehingga nyatalah kejahatan daripada itu. Maka sukalah imam itu yang bukan salah kira-kira imam dalam alam itu.
Adapun banyak daripada segala ulama dan salih dan hakim berkenankan perintah alam ini, dan banyak cerita dan hadis itu menyatakan kebenaran ilmu ini, seperti diriwayatkan daripada kitab hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubu hawaijuk utlubu hawaijakum inda hissanil wujuh. Artinya, tuntutlah segala kehendakmu daripada segala orang yang elok mukanya dan baik rupanya. Dan lagi diceritakan dalam kitab hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu fi tiwali ummati wal hikmatu wal fatanatu fi wisati ummati wal fitnatu wal adawatu fi qisari ummati. Artinya, yang berkat itu adalah pada segala orang yang panjang daripada segala umatku, dan budi bicara adalah pada segala orang yang sedang daripada umatku, dan fitnah dan bencana dan kesalahan itu adalah pada segala orang yang pandak daripada segala umatku. Dan lagi demikian diceritakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ashqara mal'un. Artinya, segala orang yang merah rambutnya itu kekutukan jua, yakni ialah syaitan jua, yang tiada barang kebajikan padanya, atau seperti dengan syaitan itulah adanya. Bermula segala firasah itu yang telah lalu peri khilafah itulah yang mengetahui kejahatan dan kebajikan daripada rupanya, dan tanda segala manusia dan firasah itu mengatakan segala kelakuan manusia itu dalam segala pekerjaan dan perkataan itu, seperti diceritakan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hikayat. Ada suatu hari, Nabi Allah Sulaiman duduk di atas takhta kerajaan, dan segala manusia dan jin dan burung sekalian adalah menghadap dia. Maka datang dua orang perempuan berdakwa kerana seorang budak kecil yang dibuangkan itu, dan kedua perempuan itu mengatakan budak itu anakku jua, dan keduanya tiada dapat sabitkan dakwanya itu. Maka jadilah lemah perkataan kedua perempuan itu. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam, budak itu disuruhnya penggal dua, dan diberikan pada masing-masing perempuan itu suatu penggal. Apabila orang itu yang dititahkan akan membunuh budak itu datang mencabut pedang, seorang perempuan pada antara dua orang perempuan itu menangis dengan bercinta sangat dan berkata, "Ya Nabi Sulaiman, janganlah dibunuh budak ini. Berikanlah dia akan perempuan itu, dan aku pun tiadalah akan mendakwa lagi." Dan bagai-bagai katanya, serta dengan tangisnya dan duka citanya lagi. Sedang perempuan yang lain itu tiada menangis dan tiada bercinta sekali-kali daripada kematian budak itu. Maka Nabi Sulaiman suruh berikan budak itu kepada perempuan yang menangis itu, dari kerana segala kelakuan perempuan itu seksa jua padanya, bahawa budak itu adalah anak ia jua dan bukan anak perempuan yang lain itu. Bermula akan kelakuan perempuan itulah yang menerima budi kebenarannya, dan yang akan menerima budi itulah mengatakan perasaannya. Bermula bahawa khilafah dan firasah itu yang berlainan namanya dan artinya dijadikan nama suatu pengetahuan itu, dan mengatakan ilmu khilafah itu dan firasah padanya, kerana kenyataan dua peri itu daripada suatu tempat jua, seperti segala tanda pada suatu anggota manusia itulah khilafah, dan segala kelakuan sesuatu anggota manusia yang dengan itu perasaan budi dan bicara sampai akan suatu erti yang terbunyi itulah firasah itu. Maka kenyataan khilafah dan firasah itu penglihat dan perasaan manusia jua pada samanya manusia itu yang dinamai ilmu khilafah dan firasah. Ini erti firasah dan khilafah itu, bahawa budi Nabi Sulaiman itu sementara jua menerima kebenaran daripada kelakuan kedua perempuan itu.